semua dah ready ya? Sekejap ya, nak tunggu Arif sebab dia tak respon. Okey. Okey dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Recording in progress. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua pendebat dari UPM dan UTHM. Hari ini kita akan berdebat ataupun membahaskan usul yang bertajuk Matlamat Pembangunan Lestari SDG 2030 bagai menumbuk padi hampa. Di pihak kerajaan terdiri daripada Perdana Menteri dari Universiti Putra Malaysia, Saudara Aiman, dibantu oleh Timbalan Perdana Menteri Saudari Alia, dan Menteri yang membantu sidang pada hari ini adalah Saudari Akilah. Manakala di meja pembangkang, Ketua Pembangkang Saudara Ashraf, pasukan pembangkang dari Universiti Tun Hussein Malaysia, dan dibantu oleh Timbalan Ketua Pembangkang Saudara Arif, dan pembangkang yang ketiga yang berhormat Halim. Sidang pada hari ini kita akan dibantu oleh Encik Zul sebagai penjaga masa. Cik Zul ke Encik Hafizi? Dua-dua tuan. Dua-dua betul. Okey. Alright, terima kasih dari sekretariat. Kemudian hari ini saya juga akan dibantu dari segi penjurian ataupun pengadilan hakim dari Jabatan Alam Sekitar, Puan Mazriah. Terima kasih Puan. Dan hakim dari Dewan Bahasa dan Pustaka yang turut membantu hari ini iaitu Encik Arif Aizuddin Abdullah. Terima kasih Encik Arif. Jadi tanpa membuang masa, saya dengan ini mempersilakan Perdana Menteri Saudara Aiman untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Cubaan suara. Boleh dengar suara saya? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Barisan Kerajaan dan Pembangkang. Baiklah, pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, selaku Perdana Menteri, suka untuk saya gagaskan usul pada hari ini Matlamat Pembangunan Lestari SDG 2030 bagai menumbuk padi hampa, tuan-tuan dan puan-puan. Selaku yang pertama, saya akan ceritakan kepada anda. Pertama, saya akan ceritakan bagaimana pendefinisian usul, dan yang kedua pergerakan hujah di meja perwakilan kerajaan. Terus kepada pendefinisian. Pada hari ini, kerajaan akan mendefinisikan usul kepada dua frasa. Frasa yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, Matlamat Pembangunan Lestari SDG 2030. Matlamat ini adalah satu agensi Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu dengan 17 matlamat.
yang ditetapkan demi pembangunan dan kemaslahatan manusia dan bumi, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kita lihat sedikit garis masa SDG ini, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum SDG diwujudkan, kita ada MDG, Millennium Development Goals, yang merupakan kesinambungan sebelum SDG ini. Dan beza SDG ini, tuan-tuan dan puan-puan, ianya adalah lebih mengetengahkan kepentingan sejagat, dan yang kedua, merangkumi semua aspek pada hari ini. Baiklah, dalam keadaan kita menilai usul pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat status quo-nya SDG ini. SDG, kita sedar ada matlamat yang spesifik kepada alam sekitar, tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya, climate change, dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Dan namun, pada hari ini di meja perwakilan kerajaan, kami membuka penilaian secara umum kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan? Kita lihat sendiri, sifat SDG itu yang lebih mengetengahkan kepentingan sejagat dan merangkumi semua aspek. Dan kami buktikan kepada anda apabila dalam keadaan masih tinggal 9 tahun sahaja untuk kita mencapai SDG ini, ia sebenarnya keadaan bagai menumbuk padi hampa, tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, pendefinisian frasa yang kedua, bagai menumbuk padi hampa ini, menurut PRPM Dewan Bahasa dan Pustaka, peribahasa ini adalah perkhabaran yang selalu dilebih-lebihkan daripada keadaan sebenarnya. Dan kita lihat bagaimana kita ingin mengukur SDG ini sebegitu rupa, tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat kepada keadaan SDG ini sebenarnya hanya gah atas nama dilebih-lebihkan, tetapi realitinya masih banyak timbul persoalan tentang kemampuan untuk mencapai SDG ini. Kami tak nafikan ada usaha dan tindakan, tetapi kita lihat penilaian ia sebagai satu keadaan bagai menumpuk padi hampa kerana tiada kelangsungan tindakan lanjutan itu, tuan-tuan dan puan-puan. Itu perspektif meja perwakilan kerajaan. Dan kami bukan setakat itu sahaja, timbul persoalan tentang kemampuan pencapaian matlamat ini. Kita pergi kepada isu pada hari ini. Isu yang pertama, menurut Ketua Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar Universiti Uganda, dalam mencapai matlamat SDG ini, tindakan-tindakan tersebut perlu bersifat lanjutan. Maksudnya, kita perlu ada kelangsungan sifat lanjutan ini, barulah kita boleh mencapai SDG ini, dan ia bukanlah bagai menumbuk padi hampa. Dan yang kedua, dalam isu pada hari ini, berdasarkan artikel Nature Julai 2021, penyelidik PBB masih menyoalkan kesesuaian matlamat SDG yang tidak sesuai untuk dicapai. Untuk mencapai, kita perlu korbankan salah satu aspek yang lain. Dan masalahnya, agenda-agenda SDG ini banyak yang kita tiada tindakan lanjutan, tuan-tuan dan puan-puan. Dan matlamat perdebatan pada hari ini mudah saja. Kita ingin menilai adakah SDG 2030 ini bagai menumpuk padi hampa ataupun tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Dan pembuktian kes yang saya ceritakan kepada anda tadi, saya akan ceritakan dalam hujah. Dan rasional kami pada hari ini melihat kepada kekangan dalam mencapai SDG itu sendiri. Dan hujah saya akan berceritakan kepada anda bagaimana SDG ini bersifat bertentangan antara satu sama lain. Yang kedua, saya Timbalan Perdana Menteri akan berceritakan kepada anda dalam hujah beliau yang pertama, pandemik menambah kegangan dalam mencapai SDG, dan hujah kedua beliau, sambutan dan respon negara anggota yang tidak memuaskan, tuan-tuan dan puan-puan. Selesai kes dan hujah konsep yang saya ketengahkan pada hari ini. Sebelum saya bergerak kepada hujah, silakan mana-mana. Tanpa izin laluan, saya teruskan dengan penceritaan. Silakan Yang Berhormat. Yang Berhormat, kalau betul lah SDG ni bermasalah, kenapa masih banyak negara yang ikut? Yang Berhormat, negara-negara yang ikut adalah negara anggota. Sebagai negara anggota, memang perlu ikut matlamat ini. Cuma dalam keadaan penilaian usul pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita ingin menilai bagaimana kita ada usaha dan tindakan, tetapi tiada tindakan susulan. Kerana tindakan susulan ini penting untuk mencapai matlamat ini, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum pergi lebih lanjut, tuan-tuan dan puan-puan, latar hujah saya yang pertama, iaitu berkenaan bagaimana SDG bertentangan antara satu sama lain ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena sedar dalam kita ingin mencapai salah satu matlamat dalam SDG ini,
kita perlu korbankan salah satu. Kerana apa? Matlamat pelestarian alam sekitar dengan pembangunan ekonomi tidak boleh dicapai sekaligus sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, tetapi melibatkan pengorbanan salah satunya. Contoh mudah, dalam proses pembangunan ekonomi, perlu kita cari gali bahan atau melombong yang akan membawa kepada krisis alam sekitar ataupun pembangunan dari segi industri itu sendiri yang menyebabkan pembebasan kes berbahaya dan sebagainya tuan-tuan dan puan-puan. Inilah keadaan kita perlu korbankan alam sekitar untuk mencapai matlamat ekonomi itu. Menurut Profesor Emeritus Datuk Dr. Ibrahim Komo, Kerusi Kluster Alam Sekitar dan Kelestarian Akademi Profesor Malaysia, sejak merdeka, isu alam sekitar ini adalah satu isu yang mendapat perhatian. Namun, dalam keadaan dua perkara asas mencetus kepada keadaan begini. Pertama, kita lihat alam sekitar dianggap sebagai sumber untuk manusia dan digunakan secara percuma untuk ekonomi. Namun, kedua, ketika dalam keadaan penduduk masih kecil dalam semasa merdeka itu tuan-tuan dan puan-puan, ekonomi dan industri masih berkembang. Namun ketika itu, alam sekitar dapat menyediakan perkhidmatan dengan cemerlang kerana masih banyak sumber. Namun berbezanya sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, alam sekitar masih makin banyak dicabuli oleh manusia, umat manusia. Dan disebabkan itu, keadaan sekarang berubah. Air dan udara sentiasa dicemar dan ramai tidak menyedari alam sekitar ini adalah sumber yang kita perlu lihat sebagai penting tuan-tuan dan puan-puan. Itu keadaan ekonomi mengorbankan alam sekitar dan dalam keadaan ini menunjukkan bagaimana sifat bertentangan dalam SDG itu menyukarkan matlamat itu untuk dicapai tuan-tuan dan puan-puan. Itulah masalah bagaimana SDG ini merupakan satu perkara yang gah sahaja pada nama, namun banyak masalah yang timbul dan juga kita tidak ada persoalan yang jawapannya betul untuk kita boleh mencapai ataupun tidak tuan-tuan dan puan-puan. Itu sahaja daripada saya. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Aiman. Okay, kita akan beralih ke meja pembangkang. Dengan ini dipersilakan Ketua Pembangkang Saudara Ashraf dari UTHN. Dipersilakan. Hello, dengar. Okay. Sebentar ya. Dalam kita memenuhi mencapai ketamadunan manusia, sesekali-kali kita tak akan tinggalkan kepentingan alam sekitar buat sejagat. Kerana apa Tuan Pertua? Kerana sebab itulah kita memegang kepada matlamat pembangunan lestari SDG 2030 ini, dan sebab itulah kami di meja pihak pembangkang percaya ia bukan menumbuk padi yang hampa Tuan Pertua. Kerana apa? Kita memang akan menumbuk padi yang berisi. Sebelum itu, terima kasih buat Tuan dan Ketua Dewan, pihak perwakilan kerajaan, Perpakatan Pembangkang, seluruh warga Dewan yang bersidang sekalian. Kita terus bergerak penilaian kepada kes yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Di dalam definisi, kami di meja pihak pembangkang, kami tidak ada masalah untuk definisi secara literal. Namun, untuk secara konseptual terdapat beberapa perkara yang perlu ditambah baik supaya menjelaskan kiblat perdebatan pada hari ini. Pertama sekali, berkenaan dengan matlamat kita. Kalau kita sedarlah di meja pihak kerajaan, mereka tidak ceritakan apa sebenarnya matlamat yang kita hendak capai dalam perdebatan pada hari ini. Maka tidak mengapa kami di meja pihak pembangkang, disebabkan kita sedang tentang matlamat pembangunan lestari, maka kita perlulah melihat
kepada matlamat pembangunan lestari ini sendiri melihatkan kepada 3 faktor utama, iaitu kita kena pastikan pembangunan lestari dari segi manusia, pembangunan lestari dari segi bumi dan juga keuntungan untuk memenuhi ketamadunan manusia dan juga kepentingan alam sekitar kita, Tuan Yang di-Pertua. Ketiga-tiga perkara ini sepatutnya ditunjukkan kedua-dua belah pihak. Akhir sekali kita dapat capai ataupun tidak menggunakan matlamat pembangunan lestari ini. Baru kita dapat nilai bahagian menumbuk padi hampa ataupun tidak, Tuan Yang di-Pertua. Secara konseptualnya di dalam bahagian menumbuk padi hampa, Tuan Yang di-Pertua, kata mereka perlu ada kelangsungan ataupun lanjutan tindakan, Tuan Yang di-Pertua. Namun sebarang matlamat pembangunan lestari apa pun beliau tidak sebutkan yang mana tidak mencapai kelangsungan ataupun lanjutan tindakan ini, Tuan Yang di-Pertua. Kerana apa? Kerana ke-17 ini sebenarnya semuanya mempunyai lanjutan tindakan untuk memastikan kelestarian pembangunan lestari ini, Tuan Yang di-Pertua. Kerana apa? Kerana mereka tidak pernah pun sebut satu pun masalah. Di dalam hujah pun tidak menceritakan apa tindakan yang tak dilanjutkan itu, Tuan Yang di-Pertua. Adakah tindakan itu berkala ataupun tindakan itu sementara saja, tidak pun dinyatakan. Kerana apa? Kerana mereka sedar untuk kita mencapai matlamat ini, kita menggunakan dasar dan polisi, kita menggunakan tindakan, kita menggunakan pembangunan teknologi, kita menggunakan sektor ekonomi yang akhirnya akan mencapai pembangunan lestari ini, Tuan Yang di-Pertua. Kita lihat secara konseptual di dalam meja pihak kerajaan, Tuan Yang di-Pertua. Kata mereka, Tuan Yang di-Pertua, Uganda memerlukan sifat lanjutan, Tuan Yang di-Pertua, dan PBB mempersoalkan matlamat dan untuk mencapai kita kena korbankan beberapa perkara, Tuan Yang di-Pertua. Ya, untuk kita mencapai apa-apa matlamat sekalipun, kita memang akan mengorbankan beberapa perkara. Sebab itulah kita ada matlamat pembangunan lestari ini supaya apa? Dalam kita menggunakan alam sekitar untuk kepentingan manusia, kita perlu pastikan kepentingan alam sekitar juga terjaga, Tuan Yang di-Pertua. Dan saya percaya setiap negara dalam dunia mematuhi perkara ini supaya kita dapat sama-sama bergerak mengejar ketamadunan manusia serta alam sekitar ini, Tuan Yang di-Pertua. Kita lihat dalam mereka menceritakan kekangan matlamat ini, Tuan Yang di-Pertua, sebenarnya tidak pun pernah menerangkan apa sebenarnya keterlangsungan ataupun lanjutan tindakan yang tidak ada sibuk diceritakan. Itulah yang dikejar tak dapat, yang dikendong berkeciciran. Sebab itulah dalam hujah pertama mereka ini tidak pun pernah menceritakan apa-apa tindakan, Tuan Yang di-Pertua. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sibuk berkata tentang pencemaran. Ya, kita tak dapat menafikan pencemaran memang akan sentiasa berlaku disebabkan aktiviti manusia. Sebab apa? Kalau anda nak cakap pencemaran disebabkan gas karbon dioksida, kita bernafas, kita lepaskan gas karbon dioksida. Lepas tu tak nak kita bernafas, kita yang berhormat. Tidak kan? Jadi sebab itulah kita ada matlamat pembangunan lestari. Supaya kita memastikan semua ikut dengan matlamat ini agar kita dapat bersama-sama mencapai ketiga-tiga perkara tersebut, Tuan Yang di-Pertua, dengan lanjutan tindakan serta kelangsungan, Tuan Yang di-Pertua. Maka untuk kami di meja pihak pembangkang bertembung dengan meja pihak kerajaan yang tiada pun memberikan apa tuntutan bukti, kami bermatlamatkan sama, iaitu pembangunan lestari melihatkan kepada 3 perkara ini, iaitu pertama, kita akan mencapai dari segi kepentingan manusia, kedua, kepentingan alam sekitar ataupun bumi, dan yang ketiga, keuntungan, Tuan Yang di-Pertua. Dan daripada ketiga-tiga ini, asas bangkangan kami melihatkan kepada tindakan lanjutan bagi mencapai matlamat pembangunan lestari 2030 yang mengkabarkan keadaan sebenar, Tuan Yang di-Pertua. Apabila yang pertama, saya akan ceritakan bagaimana tindakan kita untuk memurnikan alam sekitar kita yang lebih telus, Tuan Yang di-Pertua. Dan yang kedua, akan menceritakan bagaimana kita akan mendapatkan kepentingan manusia pada warisan akan datang. Dan yang ketiga, kami juga akan tunjukkan bahawa kita akan memenuhi keuntungan ini, Tuan Yang. Ya, sebelum itu dipersilakan satu. Yang berhormat, saya nak tanya, dalam keadaan anda kata kita perlukan 3 kayu ukur tersebut, anda lupa saya telah katakan bagaimana dalam keadaan pada hari ini kita ingin menilai usul. Dan yang kedua, saya tidak pernah menafikan bagaimana SDG ini adalah satu matlamat murni untuk menyeimbangkan alam sekitar. Yang pertama sekali, ya, kita setuju bahawa kita hendak membincangkan usul, tetapi dalam kita membincangkan usul, kita perlu sedar, kita perlu ada kiblat perdebatan ataupun satu perkara yang kita perlu capai, Tuan Yang di-Pertua. Sebab itu pada akhirnya kita kena
kita akan capai matlamat pembangunan lestari ini pada akhirnya juga, Tuan Yang Dipertua. Tidak mengapa kita tinggalkan kerajaan, kita bergerak pada hujah pertama. Secara kronologinya dalam hujah pertama ini saya akan ceritakan bagaimana tindakan lanjutan yang diberikan dalam matlamat pembangunan lestari ini kepada alam sekitar yang akhirnya akan mencapai satu daripada 3 perkara tersebut, Tuan Yang Dipertua. Kita lihat di dalam negara Malaysia, Tuan Yang Dipertua, kita ada Jabatan Alam Sekitar, Tuan Yang Dipertua. Bagaimana dengan Jabatan Alam Sekitar bekerjasama dengan Malaysian Green Technology, Tuan Yang Dipertua, bersama-sama untuk kita memulihkan alam sekitar kita, Tuan Yang Dipertua. Kita mempunyai kereta elektrik, kita menambahkan waste to energy dengan izin Tuan Yang Dipertua untuk memulihkan alam sekitar kita, Tuan Yang Dipertua. Dalam masa yang sama, kita bersama-sama memastikan alam sekitar kita terjaga, Tuan Yang Dipertua. Kita lihat juga di dalam Kesatuan Eropah bagaimana mereka mementingkan alam sekitar ini berdasarkan laporan tahunan Jabatan Alam Sekitar 2020. Ketua Pengarah Nurul binti Jaafar menegaskan bahawa bacaan dan rekod pencemaran serta tindakan yang dipaparkan adalah benar dan sama sekali. Oleh sebab itu kami percaya bahawa matlamat SDG 2030 bukan bagai menumbuk padi hampa. Mohon terus membangkang. Sekian. Terima kasih pada saudara Ashraf. Kita beralih ke meja kerajaan sekali lagi. Sekarang saya menjemput Kepala Perdana Menteri Saudari Alia. Persilakan. Sebelum saya mula, nak tanya dengar tak? Nak cakap slow ke nak cakap ibat? Okey, dengar. Ni cakap slow? Okey, tak apalah cakap slow. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matlamat Pembangunan Lestari SDG 2030 bagai menumbuk padi hampa. Tuan-tuan dan puan-puan, di saat perwakilan pembangkang pertama bangkit, sedar ataupun tidak, sebagai perwakilan kerajaan. Pertama, mereka menfitnah kami. Katanya kami tidak letak matlamat, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali, anda kena tahu, pusat hari ini bersifat penilaian. Sekalipun anda meletakkan matlamat itu dalam keadaan menilai. Jadi sebenarnya kami tidak bersalah. Anda yang lihat-lihat, tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi kata perlu ikut matlamat kami di perwakilan pembangkang. Tuan-tuan dan puan-puan, matlamat kita masih sama, kita nak menilai, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita pergi daripada aspek persoalan yang dibangkitkan oleh kerajaan. Pertama, persoalan kenapa masih ada negara ikut, tuan-tuan dan puan-puan? Baik, saya jawab begini. Ini adalah agenda Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Bila ini adalah agenda satu PBB, maka semua negara anggota akan menyambut suara PBB ini, tuan-tuan dan puan-puan. Persoalannya, adakah kita tengok mereka buat ataupun tidak? Itu yang saya akan tunjuk daripada perspektif penghujahan, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita lihat daripada perspektif asas bangkangan dan juga hujah, tuan-tuan dan puan-puan, asas bangkangan mereka. Tindakan lanjutannya hanyalah yang merupakan kabar sebenar, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tertunggu-tunggu apakah tindakan lanjutan itu, tuan-tuan dan puan-puan, yang perlu diceritakan, yang dijanjikan oleh kerajaan. Sebab dalam penghujahan yang sama saja macam asas bangkangan, bercerita seperti Malaysia meletakkan JAIS bekerjasama untuk memulihkan alam sekitar, yang mana mereka letak kereta elektrik, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali, sebelum SDG lagi, kita dah ada kereta elektrik. Kemudian mereka bangkitkan kata ada kesan positif daripada kereta elektrik ini. Pertama, kami tak menafikan kereta elektrik dapat membantu pada pencemaran alam. Kedua, anda kena tahu bila mana adakah kereta elektrik ini adalah salah satu kerajaan Malaysia, adalah satu inisiatif kerajaan Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Adakah dengan menggunakan kereta elektrik sahaja? Saya tak nampaklah pula jiran saya guna kereta elektrik. Maka pemidasan ataupun penghujahan di perwakilan pembangkang tidak pun membantu untuk mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, sebab tidak ada sebarang persoalan, saya terus kepada hujah ke ada? Okey, tidak ada. Jadi, kita pergi kepada penghujahan di perwakilan kerajaan. Pertama, hujah saya berbunyi pandemik menambah kekangan dalam mencapai SDG, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum ini, tuan-tuan dan puan-puan, SDG ini dibina, tuan-tuan dan puan-puan, tak kala pandemik. Sebelum saja pandemik, tuan-tuan dan puan-puan. Di saat pandemik menimpa, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat daripada laporan matlamat,
Pembangunan Lestari 2021 menunjukkan sebanyak 70 hingga 161 million manusia mengalami kelaparan melampau disebabkan pandemik. Bayangkan, jadi dalam perspektif alam sekitar tuan-tuan dan puan-puan, negara yang membangun ini terpaksa menggadai alam sekitar seperti menebang pokok atau sebarang aktiviti industri untuk menampung ekonomi negara tersendiri tuan-tuan demi rakyat sendiri tuan-tuan puan-puan. Maka pada perspektif pertama, selepas pandemik ini, SDG ini ibarat bagai menumbuk padi hampa, dan tak kala pandemik ini berlaku, kita lihat daripada aspek manusia kita semua dikuarantinkan tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, berlaku penderaan rumah tangga meningkat tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita tengok balik dalam 17 matlamat ini, ada untuk kita melihat daripada aspek equality dengan izin Tuan Yang Dipertua, sesama gender tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, menurut Claire Redham menunjukkan 27 juta pengangguran berlaku disebabkan pandemik ini tuan-tuan dan puan-puan. Menunjukkan matlamat pembangunan Lestari SDG 2030 ini bagai menumpuk padi dengan hampa. Sebelum saya ke hujah kedua, silakan. Yang pertama sekali, apa kaitan ni kalau kita lapar kita tebang pokok? Pertama. Kedua, untuk berkenaan dengan pandemik, adakah anda hendak memastikan semua orang bekerja supaya tak ada pengangguran? Ya Allah yang berhormat, pertama sekali, apa kaitan di antara pokok dan juga makanan dalam sekitar? Pertama, ketika pandemik pada hari ini, PBB sendiri tidak menyediakan sebarang inisiatif, anda tak tunjukkan. Kedua, kalau anda lihat balik-balik, apabila rakyat ini mengalami masalah ekonomi, perkara pertama, contoh di negara Malaysia sendiri, perkara pertama yang kita lihat, kita lebihkan kepada ekonomi. Sebab apa? Itu sahaja punca pendapatan yang boleh kita beri makan kepada rakyat kita, tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang perlu faham. Ketiga, saya tuntut di perwakilan pembangkang, tunjukkan apakah amalan ataupun laporan matlamat Bangun Lestari selepas saja pandemik, tuan-tuan dan puan-puan, tidak dibuktikan. Maka pada hari ini, pada peringkat pertamanya, mereka telah menunjukkan sekiannya yang menunjukkan keadaan bagai menumpuk padi hampa. Hanya berceritakan daripada aspek kereta elektrik, tak pun menceritakan daripada perspektif keseluruhan tuan-tuan dan puan-puan. Baik, anda kena sedar dalam matlamat pembangunan Lestari SDG 2030 ini, ia bersifat holistik. Maka tak kala bersifat holistik, kita tidak akan tinggalkan sesiapa pun tuan-tuan dan puan-puan. Baik, saya lihat daripada hujah saya yang ketiga, daripada aspek perspektif sambutan atau respon negara anggota yang tidak memuaskan. Dalam hujah ini, saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana tidak ada tindakan lanjutan daripada tindakan lanjutan itu tuan-tuan dan puan-puan. Baik, menurut International Cooperation Alliance dengan izin Tuan Yang Dipertua, dalam perbincangan pelaksanaan ke arah mencapai SDG 1, SDG 5, SDG 6, SDG 8 dan SDG 13 menyatakan bahawa struktur dan organisasi yang terlibat dalam mengaktifkan pelaksanaan SDG dan mempunyai masalah dalam partisipasi untuk melaksanakan kerja berterusan tuan-tuan dan puan-puan. Menunjukkan apa? Sebelum dan selepas pandemik ini, kita mempunyai masalah daripada aspek respon dan sambutan daripada negara-negara anggota tuan-tuan dan puan-puan. Baik, perkara ini berlaku sebelum pandemik lagi, yang mana negara anggota tidak pun memberi komitmen. Contoh, negara China tolak pengurusan sisa pada tahun 2017 di saat mereka terima sebagai punca pendapatan, malah lagi teruk apabila China sendiri menghantar ke negara-negara membangun tuan-tuan dan puan-puan. Ini menunjukkan keadaan negara anggota tidak pun memberi sambutan, malah meletakkan beban itu kepada negara lain tuan-tuan dan puan-puan. Kedua, selain itu 74% indikator SDG yang berkaitan dengan kanak-kanak mempunyai data tidak cukup memenuhi sasaran global pada tahun 2030 tuan-tuan dan puan-puan, sebab tidak ada data yang sampai. Sebab apa? Sebab tidak ada sambutan dan juga respon daripada negara anggota tuan-tuan dan puan-puan. Malah matlamat perubahan cuaca iaitu matlamat ke-13 menurut laporan matlamat pembangunan Lestari 2021 menunjukkan 6 negara sahaja yang bagi komitmen tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan di saat kita ada 300 lebih negara, hanya 6 negara saja bagi komitmen tentang isu cuaca dan perubahan cuaca tuan-tuan dan puan. Pada peringkat ini kita mampu menunjukkan keadaan inilah tidak ada tindakan lanjutan. Apa yang PBB buat? Tidak ada apa-apa tindakan lanjutan. Kalau betul lah ada tuan-tuan dan puan-puan, mohon perwakilan pembangkang tunjukkan. Sebab itu, Nangku Mangkis kami di perwakilan kerajaan, inilah keadaan bagai menumbuk padi hampa tuan-tuan dan puan-puan. Maka dengan itu mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih kepada Timbalan Perdana Menteri. Sekarang kita menjemput Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang, Saudara Arif.
Dipersilakan. Usah biarkan alam tercemar hingga rusakkan kewangian mawar. Saya hairan dengan pakatan pihak kerajaan pada hari ini apabila mereka seperti mana sedang menyalahkan pihak-pihak tertentu dan juga menyalahkan STG ini dalam melaksanakan tanggungjawab mereka. Apabila yang pertama bangkit dengan berkata berkaitan dengan bagaimana mereka ingin tunjukkan matlamat pembangunan lestari ini tidak mendatangkan kepentingan sejagat. Namun pada hakikatnya mereka telah silap. Mengapa? Kerana saya katakan jika mereka ingin melihat kepada dasar STG ini yang lebih berbanding dengan perkabarannya, mereka perlulah melihat dengan lebih telus, dengan melihat bagaimana tindakannya dilakukan dan melihatkan bagaimana polisi yang telah ditetapkan dalam itu tidak diambil guna pakai oleh negara-negara tersebut. Namun mereka tidak mampu untuk menunjukkan perkara tersebut sehingga menyebabkan saya katakan hujah mereka dan pelbagai lagi adalah kepintaran yang berlaku dalam Dewan Perdebatan hari ini. Mereka berkatakan bahawasanya matlamat pembangunan lestari ini hanyalah gah atas nama sahaja. Namun mereka perlu sedar beberapa daripada perkara tersebut telah pun banyak sekali di dalam laporannya telah dicapai oleh negara-negara. Termasuklah negara-negara yang mempunyai pendapatan yang kurang seperti negara sub-Saharan. Mereka juga mempunyai usaha sendiri. Namun tidak bolehlah mereka menyalahkan negara-negara tersebut jika tidak mencapai lagi. Kerana kapasiti di negara-negara tersebut adalah berbeza daripada negara-negara yang telah mencapai seperti Finland, Norway. Tidaklah boleh kita letakkan persamaan mereka dengan negara seperti Uganda dan sebagainya. Sebab itulah saya katakan pada hari ini kami di pihak perwakilan Pakatan Pembangkang lebih menjawab usul. Kami tunjukkan bagaimana matlamat pembangunan lestari ini memberikan pemberitahuan yang cukup telus dalam setiap perkara berdasarkan 3P, people, profit dan juga planet ataupun alam sekitar, sosial dan biosfera. Dengan berandaskan 3 perkara ini, maka kami di pihak perwakilan kerajaan telah menunjukkan bagaimana matlamat pembangunan lestari ini memberikan jalan yang mudah kepada negara-negara keanggotaannya untuk menjalankan setiap perkara dalam matlamat tersebut. Datangnya pihak perwakilan Pakatan Pembangkang dengan hujah yang pertama tentang antara negara anggota. Mereka katakan air dan udara telah tercemar dan menyukarkan matlamat tersebut untuk mencapai. Saya ingin tunjukkan perkara ini bukanlah disebabkan matlamat pembangunan lestari, tapi polisi yang berbeza di negara terbabit seperti yang saya telah sebutkan. Dan latang pula yang ketiga menceritakan tentang bagaimana negara China ini telah pun melepaskan diri mereka daripada mengambil sisa-sisa daripada negara luar. Disebabkan itu, mengapa pada hari ini negara China ini masih lagi mempunyai jumlah kitar semula yang tinggi di negara mereka, seperti mana anda juga sedia maklum negara ini sedang membangun dalam ekonomi kitaran pada tahun 2020 yang lalu, dan pada hari ini mereka seperti mana sudah pun mendapatkan pelbagai nilai tambah dalam ekonomi, manusia dan sosial. Silakan Yang Berhormat. 2 Yang Berhormat. 1, sila sediakan fakta dalam hujah bidasan logik anda. Dan yang kedua, setuju atau tidak dalam keadaan kita ingin mencapai SDG ini ataupun matlamat pembangunan lestari ini, kesemua pemegang taruh perlu wujud dan setia bersama untuk kita capai. Baiklah hadirin hadirat sekalian, seperti mana yang kita tahu, adakah semua perlu untuk wujud dalam perkara tersebut? Ya, sememangnya. Mengapa kita katakan begitu? Kerana agenda ini akan membawa mereka kepada pembangunan lestari berdasarkan 3P yang telah saya sebutkan tersebut. Jadi pada hari ini saya akan buka hujah kami di pihak Pakatan Pembangkang. Yang pertama iaitu akan memberi keuntungan kepada warisan manusia. Menurut Stockholm Resilience Institute menyatakan
SDG ini akan meningkatkan warisan manusia apabila ia mengurangkan penggunaan sumber dan juga meningkatkan dalam ekonomi kitaran. Menurut laporan MIDA pada tahun 2020, Malaysia semakin berjaya dalam menguruskan sumber asli apabila teknologi mengubah sisa ketenaga telah dibawa masuk ke dalam negara Malaysia, di mana di semenyih terdapat teknologi tersebut, dan apabila teknologi tersebut telah berjaya untuk dibawa masuk ke Malaysia, indeks-indeks berkaitan dengan SDG di negara ini juga meningkat dan menunjukkan bahawa Malaysia juga cakna terhadap apa yang dibawa berkaitan dengan matlamat pembangunan lestari ini. Menurut laporan Green Tech pula, pembangunan ekonomi kitaran sebanyak 50% di negara Malaysia, dan menurut laporan Politico pula di negara India pula, pembangunan ekonomi kitaran ini berlaku dengan cara yang agak baik apabila terdapat di daerah Uttar Pradesh di mana pembangunan jalan raya digunakan dengan mengambil sisa-sisa tersebut. Akibatnya, penggunaan sisa-sisa seperti untuk membuat jalan, sisa-sisa penggunaan sumber-sumber asli tersebut pada akhirnya telah mengakibatkan mereka mencapai matlamat pembangunan lestari ini yang menggariskan 3 perkara yang telah saya sebutkan itu. Maka analisisnya daripada hujah ini saya tunjukkan bagaimana telah berlakunya dengan adanya matlamat pembangunan lestari ini, sumber yang digunakan dalam negara tersebut berjaya dikurang dan pada akhirnya warisan manusia dapat dikekalkan. Seterusnya saya beralih pula kepada hujah ketiga kami, iaitu mendatangkan keuntungan. Menurut Encik Jason Hickel dalam Sustainable Action Report 2020, Yale Institute, beliau berkata, walaupun pandemik COVID-19 berlaku, usaha pembangunan lestari tidak terjejas. Menurut laporan Politico, hampir 80 negara berjaya membangunkan ekonomi dengan baik pada tahun 2020 dan telah pun menyebabkan berlakunya impak-impak positif ke dalam negara mereka. Menurut Yale Institute pula, matlamat pembangunan berjaya mengurangkan masalah kemiskinan dengan nilai tambah sebanyak 20% dengan nilai ekonomi yang bertambah sebanyak 60% di negara-negara keanggotaan tersebut. Ini menunjukkan bahawasanya telah berlaku satu perubahan yang memberi keuntungan apabila matlamat pembangunan lestari ini diketengahkan di negara-negara tersebut. Sehubungan dengan itu, saya katakan, saya pulang kepada Pakatan Pembangkang yang lebih menjawab usul. Jangan dikejar tak dapat yang dikendong berciciran. Tak kala alam sekitar dipertaruhkan, jangan kita leka akibatnya nanti alam binasa. Mawar merah wangi sekali, sayangi alam, cintai bumi. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudara Arif. Berikutnya kita menjemput Saudari Akila untuk menyampaikan ucapan bidasan dari meja kerajaan. Silakan. Jangan perang dengan mak dan ayah siapapun mereka dan apapun. Aku soalnya Boleh kuat lagi? Kita tu, hello? Tak dengar? Okey. Tak dengar lah, Tuan. Alif. Dia sangkut-sangkut. Dengar ke? Jelas ke? Okey, ini jelas. Okey. Okey. Baik. Okey. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Matlamat Pembangunan Lestari SDG 2030 bagai menunggu padi hampa. Sebelum kita lihat kepada perwakilan pembangkang yang katanya padi mereka pada hari ini berisi, kita lihat dulu analisis pembawaan kerajaan pada hari ini yang sepatutnya jelas dalam Dewan Perdebatan pada hari ini, namun
di pihak perwakilan pembangkang sampai ke sudah duduk yang kedua tidak faham apa yang kerajaan nak bawa. Disebabkan itulah mereka ini lihat untuk kita bertembung pada hari ini. Yang pertama, pihak kerajaan membawakan kepada kita dua isu berkenaan dengan dalam mencapai matlamat perlu ada sifat lanjutan, dan juga yang kedua isu Nature Julai 2021 bahawasanya penyelidik PBB masih mempersoal matlamat SDG perlu korban salah satu untuk capai. Disebabkan itulah kita pada hari ini nak capai matlamat kita, perdebatan kita pada hari ini nak nilai sama ada SDG 2030 ini bagai menumbuk padi hampa ataupun tidak. Tidak perlu untuk kita pecahkan kepada pemegang taruh tiga yang diberikan pembangkang sebentar tadi. Sedangkan jika kita lihat bangun yang pertama nak pecahkan kepada tiga pemegang taruh, tapi sampai ke sudah yang pertama bangun sampailah yang kedua duduk, tidak bercerita tentang tiga pemegang taruh yang mereka nak letakkan kepada kita pada hari ini, dan tiada pembuktian apa tindakan lanjutan yang telah pun kerajaan gariskan pada hari ini. Jelas pada hari ini apa yang kerajaan mahu kita faham dalam seisi dewan, tetapi sampai ke sudah pembangkang tidak faham. Jadi saya tuntut yang ketiga, catat, bangun dan jawab nanti. Bukan hanya dengar dan senyum tepuk tangan sahaja yang berhormat. Kita teruskan pada apa yang diperkatakan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi berkenaan dengan tiga perkara matlamat mereka, iaitu berkenaan dengan manusia, bumi dan juga keuntungan memenuhi ketamadunan manusia dan alam sekitar. Saya kira pembangkang nak pecahkan pembawaan mereka kepada pemegang taruh tiga ini pada hari ini, sebab itulah mereka pusing-lah matlamat kerajaan pada hari ini yang dah pun jelas diberikan oleh Perdana Menteri. Namun sampai ke sudah matlamat mereka pun tak dapat capai. Isu pada hari ini pun kita tidak dapat nak selesaikan. Jadi di mana pembawaan pembangkang pada hari ini yang sebenarnya? Kalau apa yang anda bawakan tidak dapat menyelesaikan isu yang telah pun kerajaan bawakan, jadi masalahnya berada pada anda, lompongnya juga berada pada diri anda sendiri. Seterusnya, yang ni saya paling tak boleh terima apabila Ketua Pembangkang menyatakan bahawasanya pencemaran akan tetap berlaku disebabkan oleh manusia. Manusia bernafas dan mengeluarkan karbon dioksida. Oh, ini lucu yang berhormat. Saya kira yang berhormat tidak belajar sains yang berhormat. Sejak dari dulu lagi, zaman Nabi Adam lagi, sudah pun ada manusia mengeluarkan karbon dioksida juga yang berhormat. Tidak ada manusia mengeluarkan oksigen yang berhormat. Tapi apa yang kita dapat lihat sekarang adalah masalah alam sekitar semakin meruncing. Sebab apa? Sebab eksploitasi ekonomi lah yang mengorbankan alam sekitar dengan menebang pokok-pokok dan sebagainya, yang menyebabkan peningkatan karbon dioksida di ruang udara dan sekaligus menyebabkan pencemaran udara itu sendiri. Jelas yang berhormat, dulu manusia mengeluarkan karbon dioksida juga, tetapi disebabkan tiada eksploitasi ekonomi yang tidak mengorbankan alam sekitar, jadi pokok-pokok ni boleh tarik, boleh sedut balik karbon dioksida dan seterusnya mengeluarkan oksigen ke kawasan udara dan seterusnya boleh mengelakkan pencemaran udara. Jelas pada hari ini pembawaan pembangkang saya pun tidak jelas. Mungkin saya kira adik saya yang sekolah rendah pun boleh bidat apa ya Datuk Ashraf katakan sebentar tadi. Sebelum saya teruskan, silakan satu. Kalau kita tak gunakan matlamat pembangunan lestari 2030 untuk mencapai pembangunan lestari, apa? Kita akan gunakan matlamat, tapi pada hari ini kita tidak ingin bercerita tentang matlamat yang berbeza. Kita nak ceritakan, kita nak nilai matlamat ini bagai menumbuk padi yang hampa ataupun tidak. Kalau itu tidak hampa, itu berisi, buktikan apa isinya. Buktikan 2030 kita dapat capai. Bukan sahaja negara-negara selektif yang anda bawa sebentar tadi. Tidaklah kita kira kalau Malaysia sudah capai, jadi selesailah matlamat ini. Sedangkan perkara ini global, melibatkan semua negara-negara anggota PBB. Jelas yang berhormat, bawakan pembuktian kepada kami. Yang ketiga, jangan geleng-geleng, bawa fakta kepada kami sebentar nanti. Seterusnya kita pergi kepada hujah pertama berkenaan dengan tindakan memurnikan alam sekitar yang lebih telus. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau nak ikut matlamat yang pembangkang tetapkan sekalipun, mana pembuktian yang membawa kepada leretan hujah pertama mereka ini? Sampai ke sudah tidak ada tindakan lanjutan. Ianya hanyalah tindakan di fasa 1. Fasa 1 apa? Mewujudkan kerjasama antara Jabatan Alam Sekitar menghasilkan green technology dengan izin Dipertua ataupun teknologi hijau ini sendiri, dan seterusnya waste to energy dengan izin Dipertua, sisa kepada tenaga. Hanya di fasa 1 kita menjalankan perkara itu. Kami tidak pernah nafikan ada tindakan di fasa pertama, tetapi kita nak nilai pada hari ini ada ataupun tidak tindakan lanjutan supaya kita dapat selesaikan masalah dan seterusnya kita mencapai matlamat SDG
SDG 2030 pada hari ini tidak ada dijelaskan dalam sesi Dewan pada hari ini oleh Ketua Pembangkang kita sendiri, maka saya kira hujah ini lompong. Dan jelas pada hari ini, seawal bangunnya yang Perdana Menteri telah menyatakan kami tidak pernah menafikan, kami menyambut baik dan kami berbangga dengan segala usaha yang telah pun dijalankan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab. Tetapi pada hari ini kami ingin menilai sama ada ataupun tidak tindakan lanjutan dan sama ada bagai. Saya pun dah lupa peribahasa, duk tengok angkat-angkat tangan. Peribahasa bagai menumbuk padi hampa ini sendiri yang berhormat. Baiklah, kita teruskan kepada timbalan Ketua Pembangkang. Letak tangan saya tak nak terima. Berkenaan dengan kami ini menyalahkan pihak-pihak tertentu. Kalau kami menyalahkan, mereka bersifat selektif. Apabila kami tidak menyalahkan siapa-siapa, kita nak nilai. Kami tak pernah nafikan tindakan itu ada, namun bagaimana dengan tindakan susulan itu sendiri? Itulah yang kami nak nilai. Mudah sahaja. Kalau pembangkang pada hari ini nak bertembung dengan kami, buktikan sahaja wujudnya tindakan susulan yang pada akhirnya membawa kepada tercapainya SDG 2030 ini. Bukan sahaja di Malaysia, bahkan juga di negara-negara anggota PBB yang lain. Bukan sahaja bercerita tentang negara sub-Saharan sebentar tadi yang berhormat. Oleh itu, kalaulah kita hanya nak pilih negara yang dah berjaya sub-Saharan ini, sia-sialah usaha PBB letakkan matlamat SDG 2030 ini. Penat mereka bertahun-tahun merangka perkara ini, menganalisa perkara ini, tapi kita bersifat selektif. Kalau negara ni dah berjaya, selesai, capai matlamat. Tidak yang berhormat, semua negara anggota perlu mencapai matlamat SDG 2030. Barulah kita kira perkara itu berisi. Namanya gah, hasilnya lagi gah yang berhormat. Dan seterusnya kita beralih kepada hujah kedua mereka dan hujah ketiga, dan apa yang boleh saya rangkumkan dalam kedua-dua hujah mereka ini adalah tidak ada penilaian dan pembuktian garis masa yang jelas kepada kita keadaan sebelum dan keadaan selepas, yang mana keadaan selepas ini perlu mereka buktikan sudah pun berisi dan sudah pun mencapai, supaya pada hari ini penilaian kita mencapai matlamat yang telah ditetapkan oleh kerajaan pada hari ini. Maka jelas pada hari ini pembangkang sekadar hadir dengan pemegang taruh, tetapi tidak diceritakan dengan jelas apa sumbangan dan apa yang perlu dilakukan oleh pemegang taruh, tetapi kami lebih menepati usul dan demi alam sekitar dan pembangunan lestari, mohon untuk terus mencadang. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudari Akilah. Sekarang saya mempersilakan kita menjemput ahli pembangkang yang ketiga dari UTHM, Saudara Halim, untuk menyampaikan ucapan bidasan. Silakan. Hadirin sekalian, apabila pihak pembangkang seperti menggoreng bertih jagung seperti cacing kepanasan, kami pihak pembangkang akan lebih tenang menjawab segala pertikaian dan menjawab usul yang dibawakan sangat longgar oleh pihak kerajaan. Sebelum itu, terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan pihak pembangkang, pihak kerajaan. Seterusnya, warga hadirin hadirat yang dihormati sekalian, terima kasih kerana sudi bersidang. Kita terus kepada sesi pembidasan konsep dan pertikaian-pertikaian yang wujud daripada perwakilan kerajaan. Pertama sekali, kita lihat pertikaian yang dikeluarkan oleh Menteri Ketiga pada hari ini. Saya kira sepatutnya Menteri Ketiga inilah yang bawa sebagai Perdana Menteri, bukan Perdana Menteri kita pada hari ini. Kerana apa? Apabila tiba-tiba dia bangun untuk meletakkan beban bukti kepada kami, dah sampai ketiga baru nak suruh kami tunjukkan yang pada hari ini tak ada ke tidak tindakan susulan tersebut. Pertama. Kedua, pada hari ini mereka memfitnah kami, kata kami, hujah kami berdasarkan 3 pemegang taruh. Pada hari ini, apa yang tidak difahami oleh seisi pihak kerajaan pada hari ini, apabila kita hendak mencapai matlamat pembangunan lestari SDG 2030, 3 konteks utama kita perlu lihat, iaitu yang pertama adalah people,
kedua adalah profit, ketiga adalah planet. Apabila mencapai ketiga-tiga konteks ini, maka matlamat tersebut dapat dicapai, sepatutnya difahami oleh perwakilan kerajaan. Namun dari tadi kata kami, kami nak buat hujah dengan 3 pegang taruh lah, kami tak tunjukkan lah. Kami dah tunjuk, tapi mereka yang tak cakna dan tak cerap. Kalau cakap laju-laju pun tak cerap, tak ada guna yang amat berhormat. Kedua, apabila pada hari ini beliau katakan, kami tak nafikan ada tindakan yang dilakukan. Maka apabila kata beliau kalau ada tindakan yang dilakukan, maksudnya adalah tindakan susulan. Pada hari ini yang ketiga seperti duduk di belakang kami pihak pembangkang membangkang usul ini yang amat berhormat sekalian. Tak apa, kita tinggalkan dengan pertikaian-pertikaian lemah dikeluarkan oleh pembangkang ketiga. Kita teruskan dengan melihat kepada asas pihak kerajaan. Kerana apa? Keseluruhan penceritaan yang dilakukan oleh pihak kerajaan hari ini adalah apabila menimbulkan masalah, datang kesan kata bagai menumbuk padi hampa. Namun apabila kita lihat balik rasional mereka kata mereka nak melihat kekangan-kekangan masalah tetapi yang tiada tindakan susulan. Apabila ditanya oleh ketua pembangkang, apakah tindakan susulan tu yang tak ada sebenarnya? Tak dijawab langsung daripada pertama sampai ketiga. Kalau tak jawab, baik tak payah berdebat. Duduk saja di tepi jadi penonton. Kita teruskan dengan permasalahan-permasalahan hujah yang dibawakan sendiri oleh pihak pembangkang. Pihak kerajaan. Pertama, sabar. Okey, bolehlah satu. Datuk, saya nak tanya, kalau tindakan susulan pun tak ada, macam mana kami nak nyatakan tindakan susulan itu apa? Dan yang kedua, bagaimana dalam keadaan pada hari ini anda mewujudkan 3P itu tapi anda tidak menunjukkan siapa pemegang taruh dalam mencapai 3P itu? Astaghfirullahalazim, saya sangat kesal kerana saya sudah cakap apabila kita nak mencapai matlamat pembangunan Lestari SDG 2030, 3 konteks utama kena ada. Itu bukan pemegang taruh, konteks yang diperlukan dalam mencapai matlamat tersebut. Itu sebenarnya yang perlu mereka tahu, tapi mereka katakan tidak pula. Kedua, sabar dahulu, sabar satu-satu, tak boleh banyak-banyak. Yang kedua, apabila kata tiada tindakan susulan, namun apabila ketiga bangun kata kami tidak nafikan ada tindakan, maksudnya itu adalah tindakan susulan. Apabila diletakkan matlamat ada tindakan, itulah tindakan susulan yang sebenarnya tak dinampak oleh pihak kerajaan menggelapkan isi dewan. Tak apa, saya tinggalkan anda, kita teruskan dengan pembidasan hujah. Hujah pertama pada hari ini, apabila kata beliau bertentangan sifat antara satu sama lain. Dalam hujah ini beri ceritakan bagaimana ekonomi yang dilakukan mencemarkan alam sekitar. Apabila ada cari gali dan mencemarkan alam sekitar semata-mata untuk mencapai kepentingan ekonomi saja. Namun saya kira hujah pada hari ini, saya bidas mudah je lah hujah pada hari ini. Semua benda kat dunia ni, semua benda di dunia ni pun sekalipun ada sifat positif, ada sifat negatif. Sedangkan kalau anda minum air 1.5 liter pun, kalau anda minum akan berkurangan juga air tersebut. Itulah analogi kita tunjuk bagaimana hujah ini dah boleh ditolak sewenang-wenangnya. Kemudian apabila bercerita tentang hujah pertama ini sangat longgar kerana tiada langsung fakta kes yang ditunjukkan. Kalau tunjuk aja ada jari gali, lepas tu tiba-tiba pencemaran berkurang, pencemaran meningkat, itu bukan fakta, itu hanya cakap. Saya pun boleh cakap kalau anda nak buat. Ya, pada hari ini sepatutnya pihak kerajaan menunjukkan tindakan susulan apa yang tak ada, apa yang tak dapat dicapai tindakan susulan itu. Kalau ia pun tunjukkan tindakan susulan yang tak berjaya sepatutnya. Itu yang perlu ditunjukkan oleh pihak kerajaan, bukan hanya bercakap atas kertas. Kita lihat kepada penghujahan kedua. Pada hari ini kata yang kedua, apabila ada pandemik kita tak capai matlamat tersebut. Yang berhormat, kalau sebenarnya anda nak cerita yang pandemik ini menjadi sebab kepada tak capai matlamat, ataupun anda nak ceritakan tentang tindakan susulan yang tak ada tentang untuk mencapai matlamat ni. Kalau nak cerita pasal pandemik, tentang 27 juta pengangguran, tentang penderaan atas wanita, kalau anda nak cerita tentang itu, sebenarnya di setiap negara pun ada dasar polisi mereka sendiri untuk melindungi gender equality ini. Dah habis, dah 6 minit. Kejap, saya nak habiskan dulu pembidasan hujah.
Terus seterusnya, apabila tentang 27 pengangguran ni, terdapat banyak inisiatif-inisiatif yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Tak di mana-mana negara sekalipun ada inisiatif mereka untuk menghalang ataupun membendung pengangguran tersebut. Itulah kata orang, paku pecah, paku serpih, kata orang dia yang lebih-lebih. Kita teruskan kepada pembinasan. Hujah ketiga daripada pihak kerajaan, kata beliau, tiada respon-respon negara ini. Tapi saya lihat dalam fakta beliau, katanya yang penyertaan dalam SDG 2030 ini 366 negara. Namun dalam laporan SDG tersebut ada 166 aja. Astaghfirullahalazim. Kalau dah gelapkan dah gelapkan isi dewan, macam mana kita nak terima fakta auta ni yang berhormat? Makna kata pada hari ini, kalau fakta dah salah, keseluruhan hujah pun salah. Kerana apa? Pada hari ini apabila mereka tuduh China untuk menolak sisa tersebut, kita kena lihat bagaimana mereka tidak menerima sisa tersebut untuk mencapai kelestarian alam mereka. Makna kata pada hari ini, kita bukan mementingkan sahaja apa yang perlu, kita mementingkan apa keperluan bagi sebuah negara tersebut. Maka pada hari ini matlamat pembangunan lestari SDG 2030 tidak bagai menumbuk padi hampa. Sekian.